Okey. Ustaz, dah saya dah buat live dah. Tunggu Ustaz, kita tengok Ustaz. Siaran. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dengar suara tak clear. Ustaz, test suara. Ya, ya. Testing. Dengar suara. Okey. Okey. Doktor, Saya okey. Saya dengar suara Ustaz clear. suara apa dia doktor yang hak paling clear kali ni. Suara Ustaz tak open nak jelas sangat. Saya guna laptop sini, Okey. Penonton-penonton yang hak di rumah, adakah mendengar suara dengan baik? Sebelum kita teruskan ke perbincangan, insya-Allah. Ustaz, kita tunggu komen daripada penonton dulu, no? Baru kita mulakan dia punya perbincangan. Tak dengar suara dah? Kalau dengar, baru kita on siaran. Minta ada pihak yang hak komen. Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau dengar lah tu, no, alhamdulillah tu. Kan macam mana? Ini saat kira saya pun terlepas pandang dah kita punya siaran apa orang kata bincang bikin bimbang ni episod 11 ke 12 tak tahu. Siapa ingat. Okey. Jadi insya-Allah rasanya komen okey dah. Lepas tu saya rasa kat sini pun dia punya suara dah clear, tak ada masalah. Jadi kita akan bincangkan ni setelah beberapa minggu, seminggu kita tangguh perbincangan kita ni. Jadi hari ni bersama dengan betul lah, suara Ustaz Ahmad Jalani agak tenggelam. Ya, tenggelam Macam mana nak buat suara Ustaz ni? Saya bagi deras sikit lagi. Ustaz test suara sekali lagi. Cubaan suara. Testing. Saya kena buat manual adjustment dekat sistem ni, Ustaz. Okey, boleh lah kot, insya-Allah. Boleh boleh. Okey dah. Okey, hari ni kita bersama lagi dengan Dr. Zaki Ibrahim dan Ustaz Ahmad Jalani untuk membincangkan beberapa isu berkaitan dengan COVID-19 ni. Setelah orang kata banyak dah perkembangan menarik yang berlaku dalam negara pun. Jadi sebelum apa-apa kita nak mulakan perbincangan, saya nak jelaskan dulu kita punya matlamat perbincangan hari ni. Ialah kita salah satu benda yang kita nak bincang ialah berkaitan dengan tajuk ialah penawar COVID-19. COVID-19 ni kita perlukan satu solution. Kita kena cari satu jalan penyelesaian permasalahan sebab kita tak boleh nak terus extend dia punya perintah kawalan pergerakan ni. Jadi hak tu yang kita nak bincangkan hari ni, apa solution ataupun apa penawar kepada permasalahan ni, satu. Dan yang hak pertama, sebelum kita nak ulas ke penawar tu, kita nak bincangkan dulu apa yang hak dimaksudkan dengan maksud normal, new normal, the new normal yang hak bincang ataupun yang disebutkan oleh PM kita baru-baru ni tu. Jadi hak tu benda satu ulasan yang hak mungkin Dr. Zaki boleh ulas dulu. Silakan Dr. The new normal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada Ustaz dan juga Amir dan juga semua rakan-rakan yang mengikuti perbincangan BBB kita ni, bincang bimbang, untuk kita menyusuri apa yang berlaku kepada dunia sebenarnya adalah satu benda yang sangat luar biasa. Dia macam kita kata satu milestone. Perubahan yang besar akan berlaku dalam dunia ini. Kita lihat dalam dunia ini berlaku perang kan, dalam tahun 30-an, 40-an akan berlaku perang, kemudian berlaku beberapa episod besar dalam dunia kan, antara yang mungkin dalam hidup kita ni kita pernah menyaksikan peristiwa seperti mana World Trade Center apabila September 11 berlaku. Selepas daripada itu berlaku siri peperangan demi peperangan kan. Sampailah ke hari ini kan, dia membawa kepada hampir 20 tahun kesan daripada berlakunya September 11 kan, war on terror kan,
Jadi benda-benda tu adalah kita kata momen-momen penting yang mengubah hala tuju kehidupan kita kan. Pada sebelum September 11 kita orang Islam okey kan, tak dianggap sebagai teroris, kita boleh pakai tudung, isteri kita boleh travel, everything look okey. Tapi selepas daripada September 11 orang Islam dianggap sebagai satu grup yang berbahaya dan banyak berlaku negara-negara Islam kocak-kacir. Jadi hari ini kita berdepan dengan satu suasana di mana berlaku wabak penyakit yang kita sama sekali tidak pernah alami dalam kehidupan kita. Dia seperti mana pernah berlaku pada ketika zaman awal 1817 tu yang disebut sebagai Spenu kan. Lepas 100 tahun berlaku pula kan. 1918, 1917, 1919, 1920 dunia berhadapan dengan Spanish flu. Sekarang ni kita berhadapan dengan coronavirus COVID-19. Dan ianya adalah satu yang kita kata menggemparkan dunia. Kalau saya boleh bagi satu gambaran, di United States saya follow dekat kita kata di Spanish, di Spain dan di Italy tu, dia dah sampai ke plateau dia tu, nampak dia dah kita kata tetapi yang lebih menarik adalah yang berlaku di United States, di Amerika, sebuah negara yang gah sebagai kuasa besar dunia selepas daripada Perang Dunia yang Kedua. Kita kata menjadi kuasa besar setelah hampir dekat 50 tahun, 60 tahun dah sekarang ni. Sekarang ni berhadapan dengan krisis yang sangat-sangat besar, unprecedented, tak pernah berlaku di Amerika suasana ini. Apa yang nak diceritakan adalah kadar kematian di Amerika akan naik exponential. Jadi dijangkakan para saintis epidemiolog yang mengkaji bahagian public health melihat kepada data-data dan unjuran-unjuran menjangkakan kes di Amerika alone. Sekarang ni kes di Amerika dah 600,000 kes kan. Kes di Amerika alone belum sampai ke peringkat jutaan, mungkin sampai kepada 2 juta. Dan dijangkakan rakyat Amerika akan 200, kalau kita ambil 2 juta kes, kalau 10% 200,000 orang meninggal. Itu kalau data WHO melihat at 5 to 6%. 5% 100,000 orang akan mati di Amerika. 100,000 orang. Itu kita kata yang moderate punya pandangan. Ada yang lebih ekstrim meletakkan bilangan yang jauh lebih tinggi. Di Malaysia alhamdulillah kadar kematian kita masih lagi rendah dalam jangkaan 73, 75 dan kita unjurkan mungkin tak tinggi lah, tak sampai kita kata mungkin alhamdulillah tindakan yang diambil kerana mungkin menjadikan flatten the curve tu, jumlah kematian pun kita mengharapkan taklah sampai 200 orang. Bergantung kepada keadaan semasa. Jadi apa yang KPM sebut sebagai the new normal adalah memberi satu kepada kita masyarakat Malaysia terutamanya untuk bersedia dari sudut psikologi bahawa kita akan berhadapan dengan budaya baru kehidupan, mengubah budaya baru supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan cabaran baru ini. Sebab kita manusia ni sifat kita adalah social well-being. Kita ni orang yang bermuamalat, bersosial, berjabat tangan, berpelukan, kita gathering, kita tengok bola ramai-ramai, kita bersolat jemaah ramai-ramai, kita akan lepak minum kopi, kita sembang-sembang, kita sentiasa berhubung, kita kata very close. Kita manusia sifat kita macam tu. Sifat kita adalah manusia yang social being. Kita berinteraksi dan rapat, kita berbuat kerja bergotong royong, kita semua sama. Tapi benda tu menjadi satu benda yang kita kena define balik dalam aspek kehidupan kita supaya ianya menjaga aspek kesihatan. Dan kita tidak tahu berapa lama benda ni akan berterusan. Dan dia akan mendatangkan satu impak kepada kita. Macam kita tak boleh berjabat tangan. Kita tak jumpa kawan kita yang lama kita jumpa, mungkin kita tak boleh berjabat tangan. Kita tak boleh berkumpul, gathering. Raya akan berubah. Solat tarawih akan sifatnya duduk di rumah. Suasana raya orang tak balik kampung. Cuti sekolah orang tak berjalan-jalan. Orang very careful, very cautious. Dan orang akan berbelanja dalam bentuk juga careful and cautious. Dan dia akan mengubah banyak bentuk kehidupan kita. Dan dijangkakan kalau saya study sebelum pada siaran ni, benda ni akan berturutan dikata at least for 3 years. Dia akan kita akan berubah budaya dalam 3 years. Sebab COVID-19 coronavirus ni dia akan bukan disappear macam tu, dia akan kekal ada. Dan impak kepada psikologi, kita akan sentiasa berhati-hati sebab kita tengok ada kes mati, kita tengok ratusan ribu orang mati di negara sana, puluhan ribu orang mati di negara sana. Jadi kita akan very careful dan kita akan mengelakkan
daripada kita back to square one, yakni kita patah balik kepada suasana lockdown. Jadi kita akan, everybody will be very careful, dan dia akan menjadi norms untuk orang tak bersalam, untuk orang, supaya orang semua pun boleh faham. Tak payah nak duduk ramai-ramai sebab kita takut nanti kita kembali kepada fasa PKP kita kan, perintah kawalan pergerakan ni. Jadi itulah yang kita perlu bincangkan dalam keluarga, dalam masyarakat, dengan anak-anak murid kita, kalau ada kita ni seorang guru, untuk bersedia berhadapan dengan cabaran ini. Dia akan menjadi cabaran besar kepada golongan manusia yang kita kata yang tidak bersedia dengan benda ni. Dia akan jadi withdrawn, dia akan rasa macam orang tak suka kat dia, orang psychological impact tu kan ada kan. Wallahu a'lam. Secara sepintas selalunya kesan kepada new normal ni bukanlah satu benda yang kita kata kecil, tetapi dia satu benda yang mendalam dan mendasar. Itulah sebab tu kita bincang, baru ni kita ada panggil Dr. Rustam juga untuk bincang pasal impak psikologi kepada manusia ataupun orang kita lah, orang Malaysia kita dengan berhadapan krisis ni. Dan insyaAllah kita akan panggil lagi untuk buat satu perbincangan yang lebih menyeluruh kot tentang impak psikologi ni. Sebab dia satu benda yang dah berlaku sekarang, doktor. Benda, orang dah dibuang kerja sekarang. Orang dah start dibuang kerja secara beransur-ansur oleh syarikat-syarikat. Kalau macam saya sendiri yang rumah sewa, kedai sewa kami kan, studio Zoom kuliah sendiri, owner dah telefon, dia kata, okey, saya kalau boleh you terus sewa lah sini sebab saya sudah kena buang kerja, dia kata. Jadi dia minta, kata Zoom kuliah ni dia less, orang kata sampai dia lesskan sewa untuk pastikan kami terus menyewa di situ kan. Tapi yalah, studio kami pun dah 2 minggu tak boleh beroperasi pun. Jadi macam tu lah sampai ke tahap tu. Sekarang jadi benda tu kalau kata boleh, kita tak mau benda ni berlanjutan. Cuma sekarang, satu benda yang menarik, 2-3 hari lepas, yang saya panggil satu perbincangan ni, doktor dengan ustaz. Saya dapat, macam tak tahulah dia, sebab saya sekarang ni saya fokus dengan 3D. Sebab facial, kita buat facial kan. Dia ada satu grup, doktor, kalau kata doktor dengan ustaz kurang tak terlibat dalam komuniti ni. Dia ada satu komuniti pun dekat Facebook ni yang dah buat, orang kata memang mengkontribute tiap-tiap hari. Mereka produce berapa banyak daripada sukarelawan ni yang produce PPE untuk diserahkan kepada orang kata kita punya frontliner ni. Dan yang menariknya, mereka print ni atas suara dia orang kata sendiri punya inisiatif, dan dia jadi macam satu kumpulan yang agak terancang lah. Sebab mana-mana hospital yang minta PPE ni dia akan hantar, terutama kali facial lah. Cuma yang kita nak bincang sekarang ni ialah sampai bila benda ni akan berlaku. Sampai bila saya buat 3D ni, jadi buat facial ni, saya nampak satu benda yang menarik ialah saya ada buat produce dia punya gambar tu, tapi tak boleh nak tayang kat sini video tu sebab saya punya sistem ada masalah. Tapi tak apa, tak lagi saya jelaskan. Cuma dalam proses nak buat 3D tu, saya dapati ada satu benda yang bermain. Sebab kita duk main 3D ni, kita tak boleh nak dengar apa benda tau, kita kena fokus. Tapi satu benda yang menarik, saya dengar ada satu hadis yang pernah bermain di fikiran saya, ialah yang berkaitan dengan hadis yang mengatakan habatus sauda ialah ubat segala penyakit kecuali mati. Jadi saya nak dengar sikit ustaz punya ulasan, Ustaz Ahmad Jalani punya ulasan, status hadis ni, adakah ianya satu hadis yang kita boleh pegang ataupun satu hadis yang orang kata palsu? Macam mana ustaz? Minta ustaz ulaskan sikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis berkenaan dengan habatus sauda ni, salah satunya dia ada dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Jadi kita kata hadis ni hadis muttafaqun alaih. Jadi bila dia hadis muttafaqun alaih, dia adalah hadis yang paling authentic kan, yang tahap kesahihan dia tu memang yang tertinggi lah kita kata, selepas daripada Al-Quran. Baik, dalam hadis tu disebut berkenaan dengan pada habatus sauda itu ada penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Ya. Hadis tu disebut bahawa pada habatus sauda dia ada penawar bagi segala jenis penyakit kecuali mati. Ini hadis
Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, cuma masalah sekarang ni ialah bagaimana untuk kita faham hadis ni dengan cara yang betul. Baik, bila kita kata bahawa kita perlu faham hadis tu dengan cara yang betul, kita nak kena define, nak kena ta'rif maksud faham dengan cara betul tu macam mana. Sebab kita orang Islam ni, dia ada satu kecenderungan, yang mana kecenderungan tu bukan kata tidak bagus, kecenderungan tu baik, bagus, tetapi kadang-kadang bila dia tersilap landasan tu dan hala tuju, dia akan menjadi satu perkara yang tidak baik. Maksudnya ialah apa-apa yang datang daripada hadis Nabi, kita nak kata itu semua bagus. Itu baguslah. Yang datang daripada Quran itu semua bagus, yang datang daripada hadis Nabi itu semua bagus, yang datang daripada sarjana Islam, para ulama, para tuan-tuan guru itu semua bagus. Itu satu benda yang bagus, yang baik. Tapi masalahnya ialah adakah cara kita memahami itu adalah cara yang sebenarnya? Ini yang kita nak kena tentukan. Baik, dalam hadis ni kita perlu lihat bahawa apa yang dimaksudkan oleh hadis tersebut. Dari segi darjat dan status hadis tu kita tak petikai sebab dia dalam Sahih Bukhari dan dia dalam Sahih Muslim. Tetapi yang menyebabkan menjadi masalah apabila kita faham dengan cara yang silap. Apatah lagi ada golongan tertentu yang mengambil peluang daripada hadis-hadis yang macam ni. Terutamanya golongan yang terlibat dalam perniagaan, yang jual kapsul, yang jual dalam pelbagai bentuk habbatus sauda. Itu belum kita cerita lagi habbatus sauda itu dia punya kualiti dia, kan, dari sudut bagaimana dia dikeluarkan, tahap kebersihan dia, tahap bahan tu sendiri, adakah sejauh mana dia 100% ataupun dicampur dengan perkara-perkara lain, dengan bahan-bahan yang dilarang oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Itu belum kita sentuh bab itu lagi. Yang pertamanya ialah bagaimana untuk kita memahami hadis-hadis yang macam ni dengan cara yang betul. Maka contohnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam syarah kepada Sahih Bukhari, dia menceritakan tentang kegunaan habbatus sauda. Apa kegunaan habbatus sauda? Antaranya Imam Ibn Hajar kata ianya dihancurkan, dijadikan serbuk, kan, lepas tu dibalut dengan kain, kemudian kita hidu dia punya bau dia, aroma dia, kita hidu. Ini dia kata bila digunakan dengan cara macam tu boleh merawat masalah ataupun penyakit selsema yang dialami oleh seseorang akibat daripada cuaca sejuk di negara-negara yang terlibat. Jadi kalau pada waktu cuaca itu sejuk, maka kita mengalami selsema, maka salah satu caranya ialah dengan menghidu aroma ataupun bau habbatus sauda yang dihancurkan dan dimasukkan dalam kain. Itu yang antara yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Kemudian dia sebut juga tentang bagaimana ia dimasak dengan cuka, kan, kemudian digunakan sebagai ubat kumur, mouthwash, kan, untuk melegakan sakit gigi. Ini antara yang disebut, kan. Juga disebut oleh Imam Ibn Hajar ialah antaranya ialah tentang perkara-perkara lain. Tetapi dalam syarah tersebut tidak bermaksud bahawa habbatus sauda adalah satu ubat yang boleh mengubati semua jenis penyakit. Itu tidak disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia kata bahawa contohnya, dia kata mengikut Imam Al-Khattabi, dia kata bahawa maksud penawar bagi segala penyakit. Apa maksud penawar bagi segala penyakit? Dia kata itu ialah satu lafaz yang umum tetapi membawa maksud yang khusus. Lafaz tu umum, segala jenis penyakit, tapi dia kata maksud itu membawa kepada maksud yang khusus. Baik, apa maksud yang khusus itu? Dia kata ialah bahawa Imam Al-Khattabi kata tidak ada satu pun, dia kata tak ada satu pun tumbuhan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana satu tumbuhan itu boleh digunakan untuk semua benda dalam bidang perubatan. Dia kata tak ada. Imam Khattabi kata, dan ini dinakalkan oleh Imam Ibn Hajar. Baik, itu yang kita kena faham, tuan-tuan. Baik, lalu dia kata lagi bahawa maksud kefahaman yang khusus itu ialah habbatus sauda, dia memberi manfaat, dia boleh digunakan dalam rawatan,
sebagai penawar, sebagai ubat bagi penyakit yang mana kalau dia sesuai dengannya. Kalau dia sesuai, bukan semua benda yang sesuai dengan dia. Dan ini disebut oleh Imam Ibn Hajar dan juga oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana Imam Nawawi syarah kepada Sahih Muslim berkaitan dengan hadis ini. Dia kata bahawa habbatus sauda, ini disebut oleh Imam Nawawi. Dia kata habbatus sauda, dia kata khususnya secara spesifiknya dia sesuai untuk mengubati penyakit-penyakit yang muncul ketika cuaca sejuk, kan, ketika cuaca sejuk, tetapi dia tidak berkesan untuk penyakit-penyakit yang muncul ketika cuaca panas. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu satu dua contoh supaya kita semua sahabat-sahabat sekalian boleh memahami satu-satu hadis itu dalam konteks dia yang betul. Dan cara kita nak pastikan bahawa kefahaman kita itu betul ataupun tidak, adalah kita mesti mengambil syarah sesuatu hadis itu ataupun huraian sesuatu hadis itu daripada ulama-ulama dalam bidang tersebut. Maksudnya ialah kalau hadis itu dalam Sahih Bukhari sebagai contoh, kita ambil daripada Imam Ibn Hajar. Kita tengok apa Imam Ibn Hajar bagi explanation, huraian tentang habbatus sauda. Kemudian kita tengok hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Maka antara ulama muktabar yang syarah, yang hurai Sahih Muslim antaranya ialah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang juga merupakan tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Jadi tokoh-tokoh ini tidak menyebut bahawa segala jenis penyakit, kanser ke, COVID-19 ke apa ke, semua boleh guna habbatus sauda. Ini salah. Dan ini salah. Maka sebagaimana yang kita sering kali sebut bahawa sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang hal ehwal dunia kamu. Maka dalam konteks sekarang ni, maka kita nak tentukan bagaimana proses rawatan, ubat yang sesuai dan sebagainya berkenaan dengan penyakit COVID-19 ini. Mestilah kita rujuk kepada pakar-pakar yang terlibat, khususnya pihak yang berautoriti. Dalam negara kita, kita sebut Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. KKM dia ada pasukan dia ada pakar dia, dan orang yang macam ni lah yang ada authority yang kita boleh letak kepercayaan, trust kita untuk kita mengetahui bagaimana langkah-langkah pencegahan, bagaimana untuk kita attend kes-kes yang melibatkan COVID-19 dan sebagainya. Dan satu lagi Amir, saya nak ambil peluang kat sini bahawa dalam masyarakat kita ni kita suka share, kita suka forward, yang kadang-kadang benda tu nampak macam ini menunjukkan keagungan, kehebatan agama Islam, tetapi kita share benda yang palsu atau benda yang belum lagi dibuktikan kebenarannya dan tidak ada ulama muktabar yang menyokongnya. Antaranya saya perasan dalam grup WhatsApp di kalangan rakan-rakan saya yang tersebar luas dalam banyak kumpulan grup WhatsApp ni, ialah berkenaan dengan azan yang kononnya boleh mematikan ataupun boleh melemahkan aktiviti COVID-19. Ini satu apa kita kata penyebaran maklumat yang sangat bahaya sebenarnya. Sebab kita ambil satu video lain yang menceritakan tentang bagaimana frekuensi muzik 432 Hz sebagai contoh, ataupun 440 ataupun 442 frekuensi, tiba-tiba kita nak kaitkan bagaimana dengan suara azan, bunyi azan tersebut pada frekuensi tertentu. Kita tunjuk satu video, tiba-tiba ramai orang beranggapan bahawa gambar yang ada dalam video itu menunjukkan aktiviti COVID-19. Padahal dia cerita benda lain, dia cerita tentang frekuensi radio, tapi kita kata itu adalah virus COVID-19. Ini sangat bahaya. Kita nak tunjuk bahawa azan tu satu perkara yang sangat bagus. Kita nak tunjuk bahawa azan ini dia boleh merawat penyakit, berbagai wabak. Niat kita tu bagus dari sudut kita nak memuliakan azan. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita tidak boleh menokok tambah agama kita ni. Kalau azan tu kita nak kata bahawa digunakan untuk memanggil orang solat, kemudian kita kata bahawa azan itu boleh digunakan untuk memberi rawatan kepada COVID-19, kita kena datangkan data yang betul ataupun autoriti yang betul. Katalah kita datangkan bahawa terbukti
ada kementerian tertentu, pihak berautoriti yang mengesahkan bahawa azan boleh digunakan untuk merawat COVID-19, barulah kita boleh terima maklumat yang macam ni. Tapi kalau kita sebarkan, kita share bahawa azan boleh digunakan untuk membunuh virus COVID-19, maka ini akan menjadi bahan ketawa masyarakat dunia dengan kegilaan orang-orang Islam menyebar maklumat berkenaan dengan agama mereka tanpa ada sokongan yang betul. Dan kita kena tahu bahawa support ataupun sokongan untuk menunjukkan bahawa maklumat itu sahih ialah kita mesti lihat bahawa maklumat itu dia memenuhi syarat-syarat validity dia. Sejauh mana dia sahih ataupun tidak maklumat tersebut. Kemudian kebolehpercayaan, reliable ataupun tidak reliable, sources, sumber maklumat yang kita perolehi. Jadi itulah pandangan saya, Amir, dan juga sahabat-sahabat semua, supaya dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19 ini, walaupun kita memang berbangga dengan agama kita berbangga dengan solat kita, dengan azan kita dan sebagainya, tetapi janganlah kita memandai-mandai mendakwa kononnya azan boleh begitu begini tanpa ada nas yang muktabar dalam Al-Quran, tanpa ada nas yang sahih daripada hadis-hadis Nabi ataupun yang datang daripada pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, itu yang saya nak ulaskan apa yang kita nak jelaskan kat sini. Sebab okey doktor, sekali saya minta doktor ulas berkaitan dengan apa yang Ustaz bagi tahu ni. Sebab sekarang ni berdasarkan doktor kata apa? Tadi Suara tak dengar, suara tak clear. Suara tak clear no. Suara saya okey ya? Suara Ustaz clear tapi suara Amir tak clear. Hello ni. Okey. Sekarang okey sikit. Jadi saya kena mute setiap kali salah seorang kita bercakap supaya dia tak ganggu dia punya interfere orang kata gelombang suara tu. Sebab tu tadi tak dengar suara. Okey, saya nak minta ambil penjelasan tadi sebab saya faham daripada hak Ustaz jelaskan tu kira memang kita baca. Lepas saya dengar pada berkaitan dengan hadis tu duk main dekat fikiran saya ni, saya memang ada ambil baca daripada orang kata jurnal-jurnal research yang dihasilkan berkaitan dengan Habatus Sauda ni pun, kebanyakan dia ialah lack of evidence. Bermaksudnya dia tak ada satu perincian ataupun dia tak ada scientific punya approval. Dia tak ada kajian saintifik yang menjurus kepada cara penggunaan yang betul. Saya nak cerita satu benda kenapa yang saya berminat nak bercerita tentang benda ni sebab kita ambil satu contoh Yoki Matsuoka. Yoki Matsuoka ni sekarang ni Google X punya orang kata salah seorang dia punya CEO. Google X, Yuki Matsuoka ni dia mencipta ialah orang kata prosthetic limb, orang kata bahan kaki palsu, tangan palsu ataupun orang kata yang robotik punya. Macam mana dia buat benda ni? Dia kata okey, kita penciptaan sekarang ni, sebab dia pemain tenis dulu. Lepas tu dia kata penciptaan yang dihasilkan oleh orang-orang ni dalam nak membantu buat barangan palsu ni, dia kata orang kata kurang kejelasan, kurang jelas. Dia kata manusia dia kalau kata buat robot dengan tangan-tangan yang macam manusia buat sekarang ni, dia takkan jadi berjaya. Sebab dia kata fungsi tangan manusia ialah terletak kepada ibu jari. Tapi tak ada siapa yang percaya dekat idea dia masa dalam universiti tu, sehingga dia mengambil keputusan untuk dia belajar bidang robotik sendiri. Dan dia belajar engineering dan dia percaya dengan benda tu, sehingga sekarang ni dia ada double PhD kalau tak silap saya dalam teknologi dan dalam orang kata scientific punya evidence. Jadi apa yang kita nak kata kat sekarang ni, kenapa saya ambil Habatus Sauda ni, salah satu benda saya cerita berkaitan dengan kita buat face shield ni doktor. Okey, saya buat face shield. Sekarang ni face shield dia kita buat 3D animation, kita buat 3D modeling ni. Kita buat dalam sistem 3D modeling. Dia akan memerlukan kita buat bentuk ni lah. Lepas tu, kita perlu print untuk dijadikan satu bahan untuk orang lain pakai. Kita nak print tu, kita kena hantar kat satu software lain pula yang dipanggil Cura ataupun slicing software. Slicing software ni, kalau kita tengok dalam ni, 3D animation ni, kita dah buat 3D modeling ni, kita dah buat elok dah. Benda ni dah berfungsi dengan sempurna dalam 3D modeling ni. Tapi bila kita buat slicing untuk kita print dekat printer kita, kalau kita buat slicing yang tak betul, dia tidak akan menjadi bahan yang kita nak. Printer tak arti print. Dia jadi bermaksudnya walaupun kita rasa benda tu dah solution, tapi disebabkan kita salah dalam teknik pembuatan dia, akhirnya benda tu bukan solution.
apa yang saya nak cerita kat sini sekarang ni, bila lack of evidence ataupun tiada scientific approval, kita tak funding satu pembuktian ataupun kita tak buat satu uji kaji yang lebih meyakinkan, mungkin disebabkan itu kita tak jumpa jawapan kepada permasalahan kita. Sebab saya nak cerita satu benda yang tahun macam mana orang jumpa perbezaan antara arang dengan diamond ataupun belian. Dia punya komposisi kimia dia sama. Benda yang sama, komposisi kimia dia, tapi struktur kimia dia berbeza. Struktur kimia ni cuma diketahui setelah kajian menyeluruh. Beza composition, material dia sama, tapi struktur tu yang membezakan arang dengan diamond. Macam mana orang boleh buat macam tu? Sebab mereka study betul dan kita kata kita kena multi dimension ataupun orang kata kita kena gabungkan multi kepakaran untuk menghasilkan satu projek. Jadi sekarang ni doktor, saya minta doktor ulas sikit berkaitan dengan apa yang berlaku dalam dunia kita sekarang ni. Macam mana kita nak relate kan? Sebab saya nampak benda ni masih kurang kajian. Kalau kata betul benda ni sekarang ni kita dah tak ada jalan keluar kepada COVID-19. Dan kita ada satu hadis yang menceritakan benda yang macam tu. Walaupun penafsiran dia terlalu luas lagi. Tapi kenapa kita tak ambil peluang untuk kita danakan ataupun kita fund, kita gabungkan beberapa orang untuk bincang dan kaji sejauh mana benda ni boleh diguna pakai secara saintifik. Sebab benda ni berkaitan dengan satu benda yang peluang yang mungkin kita terhidang kat kita tapi kita tak cuba ambil. Saya nak minta doktor ulas sikit. Sila doktor. Okey. Wallahu alam, satu persoalan yang kita kata sangat mencabar dari sudut kita nak mencari satu solusi ataupun satu budaya baru untuk kita melihat apabila kita berhadapan dengan cabaran-cabaran kesihatan, terutama dalam konteks kita sekarang ni, dan kita melihat, kita kata kita meneroka new way of handling the issue. Yeah. Berhadapan macam conventional way adalah kita dipelopori dengan western medicine lah. Dan kaedah kita ni adalah mengkaji struktur virus dan kita faham bagaimana badan kita, autoimmune kita, pada immunity badan kita akan bertindak balas apabila kita berhadapan dengan antigen. Ini virus-virus masuk, bagaimana kita akan lawan. Dan kita sekarang ni kita tengok kebanyakan tempat-tempat lab-lab antarabangsa memfokuskan kepada mencari vaksin. Bagaimana vaksin ini akan membantu immune sistem kita lawan kepada mana-mana virus yang akan datang lah, terutama dalam konteks sekarang ni adalah COVID-19 lah kan. Jadi dia akan faham tentang struktur virus itu, dia cuba kita kata hasilkan virus yang lemah yang mirip kepada virus coronavirus ni yang lemah, yang kita boleh ambil sebahagian daripadanya untuk dijadikan antigen yang akan dijadikan virus, dan kita akan dimasukkan vaksin itu ke dalam badan kita dan kita akan bersedia untuk berhadapan dengan coronavirus. Itu secara umum lah bagaimana virus bekerja, bagaimana vaksin bekerja. Yakni kita kata dia prepare, dia dah prepare badan kita dah kan. Kalau masuk je dia akan terus lawan kan. Jadi itu kaedah konvensional, kaedah umum yang kita sekarang ni meneroka untuk berlawan dengan coronavirus COVID-19. Apa yang disebut oleh Amir adalah kita ada tak usaha-usaha melihat dari sudut lain, sudut pandang lain, kaedah-kaedah lain untuk kita bersedia ataupun kita lawan virus-virus, bakteria-bakteria, penyakit-penyakit, dan dari sudut-sudut lain. Apatah lagi kita ada satu hadis yang menjelaskan, hadis tu hadis sahih kan, yang menjelaskan tentang ada di sana Allah Taala turunkan kita berupa dalam konteksnya habatus sauda dan juga tanam-tanaman yang kita tengok, herba-herba dalam dunia Melayu ni yang merupakan khazanah yang boleh kita selidik, kaji dan kita ambil untuk dijadikan sebahagian daripada integrasi perubatan kita kan. Jadi perkara ni bukan perkara yang baru kan, malah kita lihat kan sekarang ini telah kita kata dalam last 10 years lah, ataupun kalau kita tengok dan dunia-dunia barat pun telah mula awal lagi. Kita pernah dengar istilah contohnya natural path kan. Dia buat menggunakan herba-herba, acupuncture, perubatan Cina, perubatan Melayu, urutan, semua tu adalah kaedah-kaedah perubatan sebenarnya
yang bertujuan untuk menyihatkan kita. Dan cuma yang menjadi isu besarnya adalah evidence based. Sesuatu itu perlu mempunyai evidence untuk dijadikan bahawa memang benar kaedah rawatan ini akan menyembuhkan. Itu lacking part dalam konteks kita. Dalam dunia Melayu kan, saya pernah study dan saya pernah hadir sendiri satu penerangan yang agak ekstensif tentang dunia perubatan Melayu. Kita mungkin tak pernah didedahkan pun dalam pembelajaran kita bahawa Empire Melaka yang kita kata hebat dengan kanun Melakanya, kanun lautnya, bagaimana struktur kerajaan Melaka, bagaimana struktur undang-undang lautnya, struktur pentadbirannya, pendidikannya, dan kita jarang sebut tentang struktur Kementerian Kesihatan Empire Melaka. Maka sebenarnya apabila dikaji dan diselidik, ada kitab-kitab yang bukannya calang-calang, sangat bertebal dan berjilid-jilid. Kita kata sangat ekstensif dengan anatominya, dengan kita memahami fisiologinya. Cuma istilah tak samalah dengan istilah barat, istilah kemelayuan, tetapi dia bertepatan dengan anatomi yang kita belajar hari ini, bertepatan dengan sistem immunity yang kita belajar hari ini. Cuma istilahnya lain. Dia menghubung jalinkan kita kata sistem badan kita ni, dan dia ambil di sana rempah herba-herba tanah yang kaya di tanah Melayu sebagai sumber rawatan. Cuma pada ketika itu kajiannya bukan bersifat saintifik, tetapi lebih kepada mewarisi daripada satu generasi kepada satu generasi kepada satu generasi. Jadi diwarisi dalam bentuk itu, dan bagaimana nak menyediakan herba-herba itu. Jadi malangnya apabila berlaku kejatuhan Melaka dan kejatuhan Empire Johor Riau, semua khazanah perubatan ini dibawa balik dan kita kata penemuan kitab-kitab yang berjilid-jilid bukan ada di Malaysia pun, bukan ada di tanah Melayu sekarang ni. Dia ada di Leiden, dia ada di Europe, dia dijadikan kita archive di sana dan kita tengok pun kita dalam bentuk yang sangat dijaga rapi sebab dia melihat benda ni sebagai satu khazanah sejarah jadi kita gagal untuk mengambil semua artifak ni, semua penemuan-penemuan ni, semua kita kata nenek moyang punya perubatan ni untuk kita saintifikkan semua ni. Salah satu yang kita bincang hari ini yang disebut sebagai Habatus Sauda. Bukan Habatus Sauda saja, kita tengok di dalam tanah Melayu ni banyak kacip Fatimah, belimbing besi lah, tongkat Ali, saya rasa beratus-ratus lah dan usaha telah dibuat untuk menghidupkan kembali benda-benda ini dalam kajian-kajian Ministry of kita kata dalam sendiri buat dalam pertanian, kementerian pertanian pun dia buat benda ni untuk mengumpul kembali data-data ni dan mensaintifikkan semua ini. Inilah satu penerokaan yang baru yang kita perlu sedar bahawa ia adalah bukan medicine ini, bukan that is the only way sahaja yang kita tengok sekarang ni. Dia perlu bersifat integrasi, dia perlu bersifat lengkap melengkapkan macam saya pernah diketengahkan kita tak akan terfikir bagaimana satu operation dibuat kalau tanpa melibatkan general anesthetic ataupun kita kata at least kurang-kurangnya bersifat epidural yang boleh spinal block yang boleh melemahkan sistem saraf baru kita boleh operate. Saya terkejut melihat satu operation yang dibuat dalam hanya dengan menggunakan kaedah acupuncture. Acupuncture untuk menutup saraf-saraf ni tanpa memerlukan ejen-ejen anestetik pun. Jadi rupanya dan benda tu kalau tuan-tuan kaji ni Dr. Nur Hisham, kita punya ketua pengarah sendiri tulis tentang benda ni, dia sendiri pun takjub tentang perkara ni. Jadi benda ini adalah satu kita kata teritori yang masih lagi baru untuk kita terokai. Dan kita perlu terokai untuk kita ambil banyak kita kata khazanah yang kita tak untapped teritori, baru sikit kita ambil dulunya diwarisi dalam bentuk kita kata daripada generasi ke generasi. Kita ambil satu ayat Al-Quran sebagai satu rujukan bersama dalam ayat popular yang kita selalu bincang bila bincang tentang bab pemakanan. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban
washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lebih kurang maksud dia tentang makanlah orang-orang beriman, fakulu mimma razaqakumullah ni, makanlah orang-orang beriman dari apa yang Allah telah kurniakan yang halalan thayyibah. Yang ni yang saya nak maksudkan di sini. Perkara benda-benda yang halalan yang telah diturunkan menurut kaedah syarak. Benda ni memang halal. Kemudian dilekatkan halal itu dengan thayyibah. Yang ni dan baik. Benda halal dan baik kan. Yang baik ini perlu ditentukan dari sudut saintifiknya. Jadi apabila kita lihat tentang COVID kita kata yang kita bincang ni tentang corona virus kaitannya dengan habatus sauda. Kita tengok habatus sauda. Habatus sauda ni kalau tuan-tuan kaji, saya pun kajilah sikit kan, bila orang saya tengok bagaimana proses untuk menghasilkan black seed kan, habatus sauda ni kan, daripada bunganya dalam scientifically bunga tu disebut Nigella sativa kan, Nigella sativa kan. Bagaimana proses untuk keluarkan Nigella sativa ni, bagaimana dan dipilih bila kita dia ambil daripada sumber tumbuh-tumbuhan, dia berbeza. Saya seorang kawan saya, seorang saintis dalam bab-bab ni, dia cerita kat saya berbeza tanaman. Kalau dia tu ambil daripada herba, daripada pokok, daripada tumbuh-tumbuhan, dia dah berbeza dah. Kalau pokok tu tanam dekat tempat A dengan tempat B, sumber dia pokok tu semua berbeza dah. Dia kata dia ada banyak variation untuk menentukan kualiti kepada black seed ini, untuk menentukan kualiti kepada habatus sauda ni. Masa musim apa dia ambil, pada ketika mana, macam mana prosesnya, dia banyak variation. Jadi yang pentingnya kita nak tengok sebenarnya apa yang ada kepada habatus sauda ni. Habatus sauda ni dia sebenarnya kaya dengan minerals. Dia ada elemen-elemen yang sangat baik yang kita boleh jadikan dia boleh jadikan suplemen kan, bukannya terapeutik. Mungkin ustaz sebut tadi, saya daripada kita kata pandangan-pandangan ulama berdasarkan pengalaman ulama-ulama menggunakan habatus sauda dalam kaedah-kaedah tertentu dan benda tu works very good. Tetapi untuk kita, saya cadangkan kita mungkin fasa sekarang ni perlu kita kaji habatus sauda ni dari sudut dia punya core chemical element yang menjadikan dia tu unik kan. Combination kepada chemical ini yang menjadikan dia tu unik. Apa yang ada kepada habatus sauda, sebenarnya dia ada di sana karbohidrat lebih kurang 38 tin, 21%. Dia ada asid lemak lebih kurang 35%. Kemudian dia ada minerals, contohnya thiamine, niacin, kalsium, folocin, dia ada zinc, dia ada phosphorus. Tapi kita tak kena tahu pula berapa persen thiamine, berapa persen niacin, kalsium, berapa persen. Dan inilah yang menjadikan quality difference. Ada habatus sauda yang mungkin thiamine dia tinggi, ada habatus sauda cara harvest tak kena kualiti rendah, mungkin thiamine, niacin dia rendah. Ini yang menjadi dia punya kualiti berbeza-beza. Jadi kalau kita tengok antara dalam habatus sauda ni juga kita tengok bagaimana dia merupakan antioksidan yang kita kata one of the best antioksidan. Kenapa kita pentingnya antioksidan ni? Antioksidan ni adalah satu chemical yang membantu menyahkan semua toksin badan. Dia menyahkan semua toksin badan. Jadi semua dalam habatus sauda dia ada banyak antioksidan yang membantu menyahkan toksin-toksin di dalam badan, dan dia boost immune system badan yang kita perlu. Dia membantu immune system badan. Jadi kajian detail memang perlu terhadap kita nak extract dan kita boleh combine chemical mana yang strong dalam habatus sauda untuk kita boleh jadikan dia sebagai kapsul, ataupun kalau kita nak go lebih ekstrim, jadikan dia macam mana kita masukkan klorin di dalam water kita, dalam air kita kan, untuk dijadikan sebagai sumber kepada satu jenis semua manusia kena ada klorin kan, kadang-kadang untuk bersihkan air. Kemudian ada orang berfluoride dalam ubat gigi, macam-macam semua tuan, supaya semua orang expose to this thing kan. Alangkah baiknya kalau chemical yang baik ni semua orang boleh expose, dan benda tu bersifat murah dan accessible. Malangnya sekarang ni benda ni expensive, dan dia macam ustaz sebut tadi, dia manipulate oleh orang-orang bisnes kan. Kadang-kadang kita tak tahu berapa banyak kuantiti real habatus sauda, dan yang lain-lain tu kita tak tahu dari segi kualitinya
Wallahu a'lam. Dia sebab okey, sekarang kita nak, terima kasih banyak doktor penjelasan tadi. Kita sebab saya ni yang berminat nak bincang pasal habatus sauda ni sebab kebanyakan kita masih tersekat dekat habatus sauda ni mesti makan dengan minyak sahaja. Dan macam mana ustaz ulas tadi ialah berkaitan dengan kajian ulama-ulama silam. Okey, ulama-ulama silam yang baru ni kita ada satu pembuktian yang menunjukkan kata saintis kita baru faham kata barzakh antara lautan tu cuma baru dapat dibuktikan dengan kajian terbaru. Bermaksudnya kalau kita ada yang macam tongkat Ali apa, mungkin kita tak ada satu assurance, kita tak ada satu orang kata pengesahan daripada hadis Rasulullah. Tapi habatus sauda ni disebut dalam hadis sahih. Dan saya nak tanya ustaz pula, dekat hadis sahih tu adakah dimaksudkan kata habatus sauda ni Nabi kata kena makan sahaja? Sebab apa? Hak ni benda yang paling penting. Sebab saya dengar sekarang ni kebanyakan orang bila dengar kata habatus sauda, orang akan relatekan kepada makanan sunnah yang orang kata caca marba, yang manipulasi macam doktor kata tadi. Sedangkan kita tak ada saintifik ataupun disebabkan stigma ataupun rasa-rasa condemn dengan perangai orang kita tak bertanggungjawab manipulasikan makanan sunnah ni, sampai orang kata scientific evidence ni kita rasa macam kita tak perlu buat dah sebab hak ni orang akan manipulate lagi. Saya tertarik kalau kata boleh habatus sauda ni, kalau kita boleh kaji sampai molekul dia, sampai ke extract dia, sampai ke chemical base dia, mungkin satu benda yang kita boleh jadikan wasap pun. Maksudnya kita jadikan asap untuk dialirkan untuk orang dapat respiratory yang baik ke mana kita tahu. Sebab benda tu dah dilakukan dalam insulin. Insulin yang daripada babi ataupun daripada lembu ni. Macam mana dijadikan insulin untuk bantu. Dia punya daripada lembu tu dah tak ada dah. Dia cuma ambil benda yang ada dalam konten insulin, apa orang kata lembu ataupun zat. Sampai orang kata, babi pun dah boleh dijadikan bahan dalam insulin tu, boleh haruskan pemakaian dia. Jadi benda yang macam ni kita nak satu pembuktian ataupun satu kajian. Sebab sekarang ialah waktunya orang tengah mencari apa solution dan kita tak ada satu pun pembuktian, kita tak ada satu pun orang kata konkret punya solution yang daripada mana-mana negara pun. Kenapa kita tak cari balik daripada longgokkan hadis-hadis yang ada ni? Saya minta ustaz ulas sikit ustaz. Baik, Amir dan juga sahabat-sahabat semua, sambungan daripada uraian berkenaan dengan habatus sauda tadi, kita kena faham bahawa yang pertama tadi saya sebut bagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Nawawi berkaitan dengan habatus sauda. Pada masa yang sama kita dah dengar tadi bagaimana Dr. Zaki sebut tentang apa yang ada, ingredient yang ada dalam habatus sauda, soal di mana dia ditanam, dia extract, di mana cara extraction dan sebagainya. Pada masa yang sama kita kena ingat bahawa bila kita meminta kepada masyarakat supaya berhati-hati dalam soal menerima habatus sauda sebagai ubat, bukan bermakna kita menghalang secara mutlak masyarakat untuk berubat dengan habatus sauda. Tetapi yang kita ingin tekankan ialah antaranya nombor satu, kaedah rawatan itu supaya betul. Sebab kita tak mahu kaedah rawatan itu sia-sia. Kita habis wang yang banyak beli kononnya habatus sauda yang original, yang ori 100% habatus sauda dengan harga yang mahal, tetapi sebenarnya tidak berkualiti ataupun ditipu. Apatah lagi zaman sekarang ni banyak orang ambil kesempatan, bukan sahaja menaikkan harga barang, menyembunyikan barang, termasuk juga menjual barang-barang yang tidak original, yang melibatkan penipuan dan sebagainya. Maka daripada itu kita lihat bagaimana para ulama menyatakan bahawa kita tidak dihalang daripada berubat dengan habatus sauda, tapi dengan syarat kaedah itu betul, kan? Kadar itu betul, dan ubat itu digunakan untuk penyakit yang telah disahkan oleh pakar-pakar yang terlibat bahawa dia memang berkesan. Itu yang kita maksudkan bahawa anjuran untuk berubat dengan habatus sauda. Tetapi kita hendaklah mengelak dan juga berwaspada
apabila menggunakan produk-produk kesihatan yang dijual di pasaran tapi menggunakan nama Habbatus Sauda untuk mengelak, bukan sahaja untuk mengelak daripada kita mengalami kerugian wang ringgit, tapi yang kita bimbang, jikalau ada bahan-bahan yang berbahaya yang dimasukkan oleh pihak pengeluar Habbatus Sauda tadi yang tidak bertanggungjawab, dia masukkan bahan-bahan yang berbahaya. Tiba-tiba kita ingin mendapatkan rawatan, kita ingin sembuh daripada penyakit, kita mengambil bahan yang berbahaya, yang dilarang oleh pihak berkuasa kesihatan sebagai contoh. Maka yang kita harapkan kesembuhan, tetapi yang sebaliknya berlaku kepada kita ialah bukan sahaja penyakit yang kita alami itu tidak sembuh, tetapi mengundang penyakit-penyakit lain pula. Yang ni yang masyarakat perlu berhati-hati dalam suasana seperti ini. Pada masa yang sama, kita kena ingat bahawa apa yang berlaku ini, semua ni ada hikmah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hadis Imam Tirmizi sebagai contoh, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ihfazillah yahfazka, kan, jagalah Allah, nescaya Allah Taala akan jaga kamu. Kenapa kita bila kita bercakap bab penyakit, kita sentiasa peringatkan kepada orang ramai bahawa penyakit ni dia datang daripada Allah. Penyakit ni dia berlaku, wabak ni berlaku dengan izin Allah, dengan pengetahuan Allah. Dan kenapa kita selalu bagi tahu bahawa untuk sembuh pun kita sangat bergantung kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala kata sembuh, maka kita sembuh. Kalau kita tidak sembuh, maka tidak sembuh. Dan kita tengok ada orang yang uzur, yang meninggal dunia kerana COVID-19, dan ada orang yang walaupun dia berusia tua tapi dia sehat, alhamdulillah. Ada orang yang muda, yang umur 20-an tetapi meninggal dunia. Maka kita sebagai orang Islam, kita berpegang bahawa semuanya ini berada pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa tujuan kita peringatkan kepada masyarakat supaya semua ni kita kembalikan kepada Allah? Tujuan paling utama ialah supaya kita menjaga hak-hak Allah Ta'ala. Jadi bila wabak tu datang kepada kita, apa hak Allah Ta'ala? Iaitu ajaran Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita nak kaitkan dengan masalah rawatan tadi, dengan ubat tadi, sejauh manakah orang Islam menjadi juara ataupun mengepalai kajian-kajian saintifik sebagaimana yang disebut oleh Dr. Zaki sebentar tadi? Adakah kita memadai dengan apa yang disebut oleh the so-called tok-tok guru, ustaz-ustaz tertentu, dia kata makanlah yang ni baik untuk kesihatan, tapi yang menjuarai bidang kajian saintifik, scientific research ini sepatutnya ada keterlibatan orang-orang Islam supaya kita dapat mencari jawapan bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kita yang sedang berlaku sekarang ini. Kan, pada masa yang sama, hak Allah Ta'ala itu bermaksud ajaran Allah Ta'ala. Sejauh manakah bila wabak ini berlaku kepada dunia dan kepada negara kita secara khususnya, sejauh manakah kita kembali kepada agama kita Islam? Sejauh manakah kita memperelokkan sembahyang kita? Sejauh manakah kita memastikan bahawa keluarga kita sama-sama sembahyang berjemaah dalam rumah tangga kita? Ataupun masih berada pada takut yang lama, iaitu sebagaimana sebelum COVID-19, kita tak peduli pun anak kita yang pertama, anak sulung, anak bongsu, anak tengah semayang kat mana semayang ataupun tidak. Sekarang ni wabak COVID-19, kita berada dalam rumah, anak depan mata kita pun masih lagi kita tidak peduli. Dia semayang ataupun tidak, semayang di mana, bila dia semayang dan sebagainya. Maka ini antara perkara-perkara yang perlu kita ambil manfaat daripada segala musibah dan ujian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan pada masa yang sama kita perlu ingat bahawa segala yang berlaku ini dia ada tujuan-tujuan dia. Antaranya apabila yang kita sebut berkenaan dengan kajian-kajian tadi. Kalau kita lihat bagaimana Imam Ibn Qayyim umpamanya, dia bukan sahaja seorang ulama yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum hakam, tentang sesuatu riwayat itu palsu ataupun tidak dan sebagainya. Tapi Imam Ibn Qayyim merupakan seorang sarjana Islam yang menulis satu, kita kata, literature, kan, tulisan yang bertajuk At-Tibbun Nabawi, yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim yang menceritakan
tentang penemuan-penemuan ilmu yang berkaitan dengan ubat, berkaitan dengan rawatan, berkaitan dengan proses penyembuhan yang digali daripada ajaran Islam, yang digali daripada amalan-amalan Nabi dan juga asar-asar yang datang daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan kita lihat bahawa ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sebagai orang Islam, kita kena ada ilmu yang lengkap. Kan, kita tak boleh berpada bahawa kita tahu satu bidang, maka kita puas hati dengan bidang tersebut tanpa kita mendalami bidang-bidang berkaitan. Sekarang ni alhamdulillah kita tengok bahawa hospital-hospital kita dan sebagainya, frontliners kita, bila mereka menguruskan, sebagai contoh kan, jenazah orang yang meninggal dunia kerana COVID-19, kita boleh lihat bagaimana proses tayamum yang dilakukan. Ini adalah agunan ilmu, antara ilmu sains moden berkaitan dengan virus, bagaimana untuk berhadapan dengan virus, kemungkinan jangkitan dan sebagainya, diadunkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak, kan, agama Islam. Soal wuduk tak boleh. Okey, sekarang tayamum. Kalau tayamum pada bahagian kulit, wajah pun tak boleh. Maka apakah alternatifnya? Maka ini contoh bagaimana pada setiap musibah yang berlaku itu berlaku perkembangan ilmu di kalangan ahli-ahli masyarakat. Wallahu a'lam. Kira maksudnya kesimpulan daripada ni tadi, hadis tadi tak stated pun Ustaz apa berkaitan kata habur sauda ni mesti kena makan. Betul. Tidak ada. Hadis tersebut hanya sebut bahawa dia ada manfaat sebagai penawar bagi segala penyakit, tapi dia tak jelaskan, tak spesifik, tak tentukan, tak limit. Nak makan ke, minum ke, rebus ke, hidu ke, itu ada satu lafaz yang umum. Jadi kesimpulan yang kita nak bagi tahu kat kawan-kawan sekarang, okey, sebelum tu saya nak habaq kata sampai pukul 4.30 insya-Allah dia punya perbincangan ni. Okey, kesimpulan yang kita nak bagi tahu kat kawan-kawan sekarang, perbincangan kita sekarang ni bukan untuk orang awam. Maksudnya bukan untuk orang pergi makan habatus sauda hari ni. Tak, kita nak tarik mungkin ada di kalangan orang awam yang ada kepakaran, yang ada pengetahuan tentang research yang secara scientific base. Tolong gather, tolong cari kawan-kawan kita untuk sama-sama kita wujudkan satu tim untuk bincang manfaat habatus sauda ni daripada sudut saintifik dia yang bukan sekadar makanan. Sebab kita tengok baru-baru ni yang menariknya, bila kes COVID-19 ni di Amerika kekurangan tisu. Tak tahulah jadi apa tisu tandas tu kan, tisu untuk depa beristinja ataupun cuci najis depa ni. Dia jadi kurang tisu sehingga mereka kata, oh rupanya cuci dengan air lagi bersih daripada mereka menggunakan tisu. Jadi dia jadi macam satu pengetahuan baru dekat Amerika berkaitan dengan apa yang kita dah cadangkan ataupun apa yang Islam dah buat selamanya. Contoh macam basuh tangan, kita dah amalkan. Wuduk tu satu benda yang dijadikan kelaziman harian kita. Mungkin benda ni di akhir zaman ni caranya untuk Allah orang kata munculkan kepada dia betapa apa orang kata wahyu daripada Allah tu satu benda yang hak benar. Mungkin kita orang Islam yang hak bersalah, kita tak kaji secara betul-betul beriman dengan apa yang Allah dan Rasulullah kata. Sebab tu kita ambil tak ni. Sebab apa, kalau kata betul, kalau kata kita betul-betul buntu sekarang, saya rasa saya perlu dengar dah. Kata ada daripada KKM sendiri kata, okey, kita akan buat kajian yang berkaitan dengan ni. Kita ada assign satu grup dah untuk bincang benda ni. Sebab hak ni satu scientific yang hak kita link. Tapi kita dah ada satu autentik hadis. Kita kena ada dah kajian-kajian macam tu. Sebab contoh, macam kata kita nak belajar, kita nak pergi hantar kereta untuk diperbaiki. Kalau kata kita tak tahu apa punca masalah kereta itu, sebab kita tak cukup pengalaman ataupun kita tak cukup pengetahuan, akhirnya kita habis duit kat situ je. Sebab kita tak jumpa punca dan kita tak jumpa jalan penawar dia hak sebenar-benarnya. Sebab tu kita kena gather, kita kena gabungkan serupa ramai orang yang hak betul-betul berpengetahuan dalam bidang masing-masing biotek, contohnya daripada kimia dan daripada doktor-doktor hak perubatan sendiri untuk buat kajian ni. Sebab sekarang kita ada sampel kes yang terlalu banyak. Orang-orang di hospital tu tengah menazak untuk mencari apa solution yang hak boleh mereka buat. Jadi apa salah? Mungkin ada orang yang hak orang kata boleh orang kata nama volunteer untuk kaji. Sebab Amerika dah buat. Mereka buat kaji vaksin. Mereka dah ada volunteer yang hak sudi terima vaksin yang pertama pun. Jadi, apa salah kita mulakan usaha yang macam tu juga dalam dunia Islam kita sekarang ni berdasarkan base hak tadi. Sebab tu saya kata penting sangat. Kata status hadis tu sama ada evidence apa dia punya tulen. Apa sahih ataupun tidak. Hak tu benda yang hak. Ya.
Ya, Apa ni, saya teringat bila Amir sebut pasal tu. Saya teringat saya ada baca apa ni, satu kejayaan yang dicapai oleh satu pasukan perubatan Hospital USM, University Sains Malaysia, Kubang Krian, berkaitan dengan berbekam. Kalau kita tengok kan, berbekam ni malaikat sendiri tanya kepada Nabi SAW tentang anjuran berkaitan dengan berbekam ni. Tapi bila sampai kepada orang kita, sunnah berbekam ni bagi kita, kita main buat je. Sampai dia punya kap tu kotor ke bersih ke, kita tak peduli. Ini menyebabkan masalah penyebaran kuman dan sebagainya. Tapi bila kita tengok, bila orang yang benar-benar pakar dalam bidang ni, dia pihak perubatan, khususnya dalam kes ni USM, mereka mendapati dalam kajian mereka itu bahawa berbekam ni dia boleh merawat orang yang ada penyakit kencing manis. Jikalau dengan cara-cara yang tertentu. Antaranya yang saya rasa tertarik nak kongsi, nak bagi tahu dekat Amir dan juga sahabat-sahabat semua, bila dia sebut bahawa dia perlu dibuat secara dengan cara berulang. Maksud berulangnya ialah katalah kita berbekam pada hari ini, kemudian berbekam lagi selepas 120 hari. Kan? Kemudian selepas 120 hari, maka itu barulah memberikan kesan untuk mengubat pesakit-pesakit yang mengalami kencing manis. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa satu-satu hadis Nabi itu bukan sahaja kita sebagai orang Islam kita wajib imani, tetapi perlu dibuat kajian kan oleh orang yang mempunyai ilmu dalam bidang tersebut, yang ada kemahiran, yang ada pengalaman, dan orang yang macam ni lah yang akan dapat membongkar kan lebih banyak rahsia-rahsia yang ada di sebalik sunnah dalam bidang rawatan dan juga perubatan ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Macam tu lah sebab kita dah bila dah kata kurang scientific evidence, kita tak buat kajian pula. Lepas tu kita duduk harap dekat Amerika, kita duduk harap dekat kuasa-kuasa besar saja untuk buat kajian untuk kita. Sampai bila kita nak duduk macam ni? Mungkin hak ni zaman kebangkitan Islam, mana kita tahu. Sebab tu kalau saya boleh mencelah dalam isu ni kan, kalau kita dalam isu ni, dalam dia sifat bagaimana kita melihat sesuatu perkara tu. Kita dalam Islam sebenarnya dia adalah nizamul hayah, komplit kehidupan kita ni, dia bersistem, dia komplit dalam semua sudut. Cuma oleh kerana kita tak menjadikan kehidupan kita ni sebagai satu ejen dakwah kepada masyarakat luar, kita tak izzah dengan budaya hidup kita kan. Jadi akhirnya orang lain mendominasi budaya hidup. Contohnya macam istinja sebagai contoh kan. Istinja simple, semua orang akan pergi ke toilet. Tapi Islam Islam ajar detail bagaimana beristinja kan. Betapa Islam mementingkan kebersihan. An-nasfatu minal iman. Kita pun tahu bahawa kebersihan itu sebahagian daripada iman, dan dia sangat penting. Dari Nabi cerita perkara ni 1400 tahun. Kebersihan dengan kesihatan ni dia interrelated. Jadi kebersihan dicerita dengan begitu detail. Bab taharah ni adalah bab awal dalam Islam ni, tentang penyucian najis detail dicerita. Cuba bayangkan satu agama yang begitu menitik beratkan tentang kebersihan, tapi orang kita sendiri bersih. Jadi dia jadi counter, dia jadi kita bercakap tentang kebersihan, belajar tentang kebersihan, tapi kita tak membumikan dalam kehidupan. Akhirnya yang menjuarai bab kebersihan, kita tengok toilet yang bersih seperti yang saya sebut sebelum, negara barat, negara Jepun. Kita tengok longkang kehidupan, walaupun kita berbicara tentang kebersihan, tetapi akhirnya yang menjuarai bab kebersihan, bab alam sekitar adalah negara barat yang bukannya berteraskan kepada agama pun, kerana moral conscious sahaja. Jadi kita orang Islam kena balik kepada diri kita, perbetul diri kita, ambil Islam tu secara kita kata menyeluruh, dan kita hidupkan benda tu secara menyeluruh. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafahan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ambil Islam ni secara keseluruhannya, bukan kita fokus kat solatnya. Bab kebersihan kita jaga, bab makanan. Contohnya bab makanan. Islam kita bincang tadi bab makan kebersihan. Islam partikular dan kita buat semua orang. Sekarang bab makanan. Kita tahu bagaimana virus MERS-CoV, SARS,
dan juga COVID-19 ni semua datang daripada makanan-makanan yang tidak bersih. Sumber haiwan yang kita makan makanan haiwan eksotik yang memang haram di sisi agama. Islam telah menggariskan bagaimana yang kita sebut tadi tentang bila kita nak makan dia ada kaedah-kaedah dia. Bagaimana makanan yang boleh kita makan, ada makanan yang kita tak boleh makan. Kan? Jadi makanan yang tidak boleh makan itu pun kita kena buat kajian. Kenapa Islam tak bagi makan makanan-makanan? Oh, dia mungkin vektor kepada disease. Dia mungkin vektor kepada virus. Dia prone, dia mempunyai potensi besar. Jadi Islam melarang untuk kita makan makanan-makanan ini. Dan kenapa pula Islam membenarkan kita makan makanan-makanan ini? Kena buat kajian juga. Scientifically memang makanan-makanan ini makanan yang baik. Tengok pula makanan-makanan yang disebut di dalam Al-Quran. Kurma, madu, bawang putih, zaitun, delima, buah tin. Kaji pula makanan-makanan ini. Apa istimewanya makanan-makanan ini sehingga disebut dalam syurga. Jadi, kalaulah kita berjaya membudayakan, kita menghidupkan suasana ini dan kita izzah dengan Islam kita. Sebab sekarang ni di medical school pun kan, kita masih lagi orientasi kita barat sebenarnya. Kita mengambil semua kitab-kitab pembelajaran kita di semua topik adalah berasaskan kepada satu dunia, bukan sekadar di Malaysia je, satu dunia. Dia mengambil kitab dari buku-buku, teks-teks daripada barat. Tetapi alangkah baiknya yang dibuat di UIA, yang dibuat di USIM telah mula membuka ruang, dan kita mungkin take few years untuk lahirkan saintis-saintis yang berjiwa Islam yang yang nak terjun dalam bidang perubatan Islam, yang nak meneroka dan jadikan ini sebagai jihad untuk menaikkan izzah Islam dari sudut kebersihannya, dari sudut makanannya. Jadi bila kita talking about makanan, kita sepatutnya makanan kita ni kelas paling terbaik makan produce oleh orang Islam, sebab dia mempunyai healthy, dia punya level of production memang bersih, kemudian healthy. Sekarang kita makan processed food yang dia bukannya berasaskan kepada kesihatan, dia berasaskan kepada commercial value. Itulah kita kata dilema sekarang ni. Sebab tu kita tengok apabila datangnya penyakit, badan kita memang lemah, immunity badan kita tak sekuat, kerana badan kita punya make up, sel-sel di make up oleh kita kata makanan-makanan yang telah kita terdedah dengan makanan puluhan tahun, dengan makanan yang boleh disebut sebagai poor quality lah. Wallahualam. Terima kasih banyak doktor. Jadi macam tu, sebab tu yang kita nak kata ni, kajian berkaitan dengan makanan, semua benda ni perlu dikembalikan kepada ahli dia. Dan kita minta ada satu usaha yang betul-betul menyeluruh, ataupun orang kata yang bersungguh untuk buat kajian ni. Kita jangan harap orang lain yang tolong bagi solution kat kita. Sebaliknya kita turut sama untuk cari solution ni. Sebab saya nak bagi tahu tadi lah. Contoh mungkin ada yang tak nampak lagi jalan nak pergi ke mana kan. Kita kata macam tadi doktor kata okey, batu sauda bila ditanam di tempat lain dia jadi macam lain dia punya ni. Saya bagi contoh satu kopi. Kopi memang ditanam di tempat lain dia rasa lain. Memang sedap kalau kita ambil daripada Ethiopia punya kopi contohnya, ataupun kita ambil daripada Brazil punya kopi, ekstrak dia lain. Kalau orang duk minum Nescafe saja mungkin dia tak perasan. Tapi kalau kita ambil spesifik origin kopi itu dekat mana, dia memang sedap. Tapi base setiap kopi sama. Orang nak ambil caffeine dia. Caffeine tu setiap kopi ada. Asal nama dia kopi ialah caffeine. Jadi hak tu yang kita nak tahu. Kalau kata batu sauda ni, walaupun dia berbeza karakteristik bila ditanam di tempat berbeza, apa core origin ataupun core values yang dia ada, yang hak mungkin boleh menjadi penawar kepada penyakit-penyakit yang hak disebutkan. Kita tak tahu sebab sekarang ni kebanyakan scientific research cuma berdasarkan orang kata lack of evidence. Sampai bila kita nak dengar lack of evidence ni? Dan kebanyakan memang based on cara makan. Cara makan berapa dos kita nak kena makan, kita nak kena makan berapa minyak. Sedangkan tadi ustaz sendiri pun kata tak ada, Nabi tak spesifik pun kita kena makan benda tu. Jadi kita tak boleh nak, hak tu yang kita nak minta galakkan untuk tolong. Kalau ada daripada pihak-pihak yang hak boleh ada kuasa atau ada tenaga, ada kemahiran untuk buat research berkaitan dengan benda ni, kita minta sangat tolong ambil peluang ni seberapa cepat yang boleh. Sebab saya nampak Pulau Pinang dah buat dah doktor. Ustaz, Pulau Pinang walaupun ganjaran hak mereka bagi tu sangat sikit lah. Dia kata okey, siapa-siapa yang ada cadangan macam mana kita inovasi untuk
menangani krisis COVID-19 ni, Pulau Pinang nak bagi RM100 untuk orang yang boleh buat karangan 100 patah perkataan. Okeylah RM100. Tapi research macam ni bukan RM100 punya cerita. Jadi saya nak ingatkan, kalau kata boleh kita bagi longgokkan apa kemudahan yang ada sekarang ni dekat SME ke, apa salah kita buat satu grant ataupun kita buat satu pinjaman yang hak bersifat grant. Kalau kata pinjaman ni, okey, hampa nak buat research berkaitan dengan hamba saudara kan, okey, kerajaan sediakan berapa ribu pinjaman untuk hampa buat mulakan research ni. Kemudian pinjaman tu, kalau kata research ni betul-betul berjaya dan memang terbukti kata benda ni berkesan menjadi solution, pinjaman tu dijadikan grant yang hak tak payah banyak balik. Apa salah benda tu dibuat? Dalam bab ni kan, saya sangat setuju, dia perlu political will, dia perlu kesungguhan yang tinggi daripada yang memberikan dana. Macam kita tengok, kita ada institut kajian tentang getah, tak salah saya nama pasal getah, kelapa sawit, kita memang ada institut kajian tentang getah dan kelapa sawit, sebab dua ni komoditi penting kita. Forim apa nama saya pun tak ingat lah. Forim. Kan, dia adalah nama yang memang fokus dia adalah tentang pengkajian getah dan pengkajian kelapa sawit, dua komoditi penting kepada kita. Jadi kalau kerajaan dan mungkin kita boleh desak pihak-pihak tertentu, institusi kita jadikan perubatan Islam, perubatan Melayu ataupun perubatan ni, jadikan dia satu institusi yang boleh kita macam jadikan research center yang study dan kemudian sampailah kepada peringkat boleh keluarkan produk-produk ataupun dia boleh jadikan badan piawaian. Sebab sekarang ini ramai ahli-ahli perniagaan mengambil kesempatan seperti mana Ustaz sebut tadi. Dia orang ambil kesempatan, dia business minded. Jadi dia orang semua ni cenderung kepada agama, cenderung kepada makanan sunnah, dia akan cari produk-produk, dia akan packagekan benda ni. Dia akan sebut hadis-hadis, dia akan package habatu sauda, kebanyakan dia hanya bersifat repackaging saja. Dia ambil daripada negara jiran, ambil daripada negara luar, dia campurkan benda tu sebagai nampak banyak, jadi dia market dalam bentuk untuk dapat keuntungan. Itu yang berlaku hari ini. Kan, packaging habatu sauda lah, lepas tu buah zaitun lah, kita tengok macam-macam lah tentang buah delima, jus delima, macam-macam. Semua ni adalah bersifat repackaging dan kita yang perlu sekarang ni adalah kita perlu institut kajian dan kita boleh jadikan benda tu sebagai base untuk kita produkkan benda-benda tu, sebab dia ada berdasarkan kepada kajian. Benda ni perlu dana, dia perlu kerajaan involvement, dia perlu university involvement, dia bukan perkara daripada kita yang duduk di bawahan ni. Dia perlu political will. Political will ni sebenarnya boleh didesak oleh mass, oleh rakyat. Rakyat nak kepada makanan yang sihat. Kita tak mau dah buatkan makanan-makanan daripada negara China membanjiri supermarket kita. Dari sudut makanan asas pun, makanan sayur-sayuran pun daripada negara China. Kita tak nak benda ni. Kita nak produce by us dengan kualiti yang bagus. Rakyat demand benda ni. Kerajaan perlu bantu untuk petani-petani produce dalam bentuk mass. Kan? Jadi benda tu sebab kalau tidak kita akan menjadi consumer all the way sampai ke kita kata sepanjang hayat menjadi consumer tegar. Ya, doktor, saya nak ulas sebab betul. Saya Ustaz minta ulas sikit berkaitan dengan benda ni, tapi Ustaz dia punya ni dulu berkaitan dengan kawan-kawan kalau kata ada komen pun boleh suruh tinggalkan komen juga. Itulah research tu yang perlu. Kita kena pendanaan, political will tu sangat penting sekali sebab sekarang ni macam tak ada. Doktor, saya kata macam ni lah. Sekarang ni kita tak ada research yang menunjukkan sejauh mana COVID ni boleh tular melalui makanan pun. Sebab saya nampak proses penghasilan makanan masih tidak dijaga. Tapi kita tak ada research, kita tak beritahu kata okey kami akan buat kajian. Sebab kita cuma kata baru ni keluar dalam akhbar kata tak ada bukti yang menunjukkan kata makanan ni tersebar virus ni boleh tersebar melalui makanan. Tak ada bukti pun maksudnya tak ada orang buat research lagi. Kalau kata disahkan benda ni tak boleh disebarkan melalui makanan, hak tu kata okey ada research. Sekarang ni tak ada bukti maksudnya hampa kena research. Sekarang kita ada banyak COVID-19 punya orang kata yang hak dijangkiti. Kenapa kita tak ambil 2-3 orang volunteer untuk try masak makanan dan kita kaji tengok adakah benda tu boleh dicemari. Sebab benda ni penting. Kalau kata kita tak tahu apa yang hak punca, kita tak tahu apa dia punya benda-benda yang hak menyebabkan sebaran ni,
berapa lama kita akan duduk dalam rumah macam ni lagi? Dia akan jadi bertahun-tahun lamanya selagi kita tak nampak penyelesaian. Sebab tu kena ada political wills yang nak menunjukkan kita nak lari daripada norma. Sebab kat Malaysia ni dia satu norma betul. Saya buat facial ni. Saya bukan nak kata, tapi kalau kita buat facial, saya nampak berapa banyak kita mass produce facial yang orang kata frontliners ni komplain. Sebab dia kata susah nak pakai, lembek sangat, kecil sangat, dan akhirnya apa dia orang kata facial yang dibuat ni akhirnya dibuang. Sebab apa? Nak tebuk lubang untuk apa orang kata bubuh tukang cermin dia tu pun dah jadi satu susah. Tapi kita mass produce benda tu sebab apa? Kita ambil daripada barat saja tanpa kita ambil feedback daripada pemakai dia. Kita ambil, kita nak buat hak zon kuliah punya ni, kita ambil research, kita hantar dulu batch pertama. Okey, hangpa komplain apa yang kami boleh buat balik. Tapi kami berapa orang? Kami ada berapa orang saja, kami boleh hasilkan benda yang sangat limited. Tapi saya tak faham, bila kita tak ada kajian, kita tak berasa pentingnya kajian tu, kita cuma ambil orang, kita ambil hak mana yang senang. Kita tak buat kajian dah. Sampai ke tahapnya, polisi yang kita buat pun satu benda yang tak difikirkan secara menjelas. Sehingga kita kata dengar sendiri kementerian kita kata okey boleh buka kedai gunting rambut. Lepas tu baru orang komplain kata okey jangan buka, benda ni bahaya. Hampa tak ada kajian ke? Hampa tak ada bincang sesama menteri ke sebelum polisi tu dibuat? Jadi benda ni saya nampak kita masih apa orang kata main-main dalam isu ni. Kita tak ada orang yang betul-betul mendesak. Tapi macam doktor kata tadi, kita kena mass. Orang ramai keluar desak baru menteri kita dengar. Tapi yelah, siaran kita cuma 200 orang dengar tu. Tak ada siapa nak dengar. Siapa yang nak mass. Okey, minta Ustaz ulas sikit Ustaz. Wallahualam, Amir, Zaki dan sahabat-sahabat semua. Betul lah, memang bagus pun kita terutamanya pihak kerajaan memberi galakan kepada kumpulan-kumpulan pakar tertentu ataupun dalam bidang yang mahir dalam bidang tertentu untuk melakukan kajian dan sebagainya. Sama ada dalam bentuk pemberian dana, bantuan yang tertentu, grant dan sebagainya. Tapi masalah dia, sahabat-sahabat semua, sebagaimana yang sering ditangisi ataupun yang menjadi rungutan sebahagian pihak berkenaan dengan pemberian anugerah grant, bantuan dan sebagainya, sebahagiannya grant tersebut tidak sampai kepada pihak yang betul-betul serius untuk melakukan kajian. Bantuan ataupun dana itu sampai kepada pihak yang mengambil kesempatan, yang tidak ada output ataupun hasil yang sepatutnya sebagaimana objektif sebenar dana ataupun bantuan ataupun grant itu dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Ini masalah yang paling utama. Maksudnya ialah, saya nak tekankan ialah apabila pihak kerajaan mengeluarkan sesuatu dana tanpa mengira dana itu sebesar mana sekalipun, tapi hendaklah pastikan bahawa bantuan dana itu sama ada diberikan nama grant ataupun apa sahaja istilah, hendaklah dipastikan bahawa ia dianugerahkan atau diberikan kepada pihak yang benar-benar jujur, transparent, ikhlas untuk membuat kajian tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk bantuan yang disalurkan oleh pihak kerajaan, daripada dulu lagi masyarakat menyuarakan rasa tidak puas hati, iaitu apabila berlaku sesuatu malapetaka, musibah, katalah banjir ataupun macam sekarang ni wabak, penyakit dan sebagainya, maka daripada atas ni pihak kerajaan memberi kelulusan bantuan yang tertentu, katalah dalam bentuk wang ringgit ataupun dalam bentuk makanan, dalam bentuk beras, minyak masak, keperluan asasi rakyat. Tetapi yang menjadi keluhannya ialah adakah jumlah yang diluluskan itulah yang 100% sampai ke bawah, yang sampai kepada sasaran. Saya teringat sewaktu Tasik Gelugur ni mengalami banjir tahun, kalau Amir ingat, sahabat-sahabat ingat, tahun 2003 ke 2004, banjir besar yang luar daripada biasalah. Saya terserempak dengan beberapa kawan yang terpaksa keluar daripada kampung-kampung tertentu di Tasik Gelugur. Saya terserempak sebab dia keluar daripada tempat pemindahan. Saya tanya dia, kenapa Tuan Haji keluar? Nak pergi ke mana?
Dia kata sebab di pusat pemindahan banjir tu bantuan tak sampai. Kan? Bantuan tak sampai. Sedangkan kita tahu bahawa di tempat tu bantuan memang disalurkan. Maka bila kita adakan pertemuan dengan beberapa pihak, kita dapat jawapan. Iaitu bantuan sebenarnya memang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, tetapi bantuan tu on the way dia nak sampai ke tempat sasaran itu, ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, pihak-pihak yang mengambil kesempatan ni, mereka ambil bantuan itu, menyebabkan bantuan itu tidak sampai, sama ada tidak sampai sepenuhnya, tak sampai 100% atau langsung tidak sampai ke tempat yang sepatutnya disalurkan bantuan itu. Ini yang menyebabkan sesuatu musibah atau bencana yang menimpa negara kita akan bertambah teruk keadaan dia kerana adanya individu ataupun ahli masyarakat yang tidak berhati perut, yang tidak berperi kemanusiaan, tidak ada belas kasihan. Maka sebab itu kita mengatakan bahawa daripada aspek kajian, daripada aspek bantuan kepada rakyat yang terjejas dan sebagainya, kita perlu pastikan bahawa semua bentuk dana ataupun bantuan yang diluluskan oleh pihak kerajaan, ianya dapat dilakukan secara yang paling efektif, paling berkesan. Dan kita perlu memikirkan cara bagaimana untuk halang pihak yang ingin mengambil kesempatan. Maka salah satunya ialah kita sebagai orang Islam, kita kena ingat amar ma'ruf nahi munkar. Ini paling penting. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau kita nampak ada di kalangan orang kampung kita yang mencuri bahan bantuan ataupun dalam soal dana tadi, grant, menyalahgunakan grant ataupun dana yang diluluskan oleh pihak kerajaan, maka kita perlu mengambil sikap untuk berani menegur jenayah yang dilakukan oleh individu berkenaan. Sekurang-kurangnya kita perlu bagi nasihat bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah menyalahi undang-undang negara, pertama, dan yang keduanya dia bertentangan dengan hukum agama. Itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Soal ketirisan ni dia ada banyak bentuk. Maka kita perlu bendung, perlu minimalkan masalah ketirisan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Maka jikalau ini masalah ini dapat kita selesaikan ataupun kita dapat minimumkan pada tahap yang sebaik-baik yang mungkin, saya percaya bahawa keadaan yang teruk yang kita alami sekarang ini dapat diperbaiki pada kadar yang lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih. Apa tu betul, hak tu yang masalah, sebab kita dengar juga hari ni depa viral yang kata bantuan hak sepatutnya diberikan kepada orang miskin ni RM100 tu, yang hak dihantar kepada mereka nya bahan-bahan cuma RM28. Bahan-bahan yang hak dikumpul-kumpul RM28 lebih kurang. Kita tak tahu, cerita ni mungkin cerita-cerita yang hak disensasikan sahaja, tapi kebanyakannya benda ni realiti. Sebab tu banyak orang yang hak lebih selesa untuk bagi kepada NGO untuk buat kerja. Sebab NGO, kebanyakan NGO memang lebih tulus berbanding dengan kerajaan-kerajaan, bantuan-bantuan yang hak bersifat daripada kerajaan ni. Saya tak tahu apa punca dia jadi macam tu, tapi macam tu lah yang hak selamanya kita duduk dengar. Baik kerajaan mana pun, macam tu lah. Setiap kali krisis jadi, bila disalurkan kepada pihak yang hak boleh bagi bantuan ni, akhirnya yang hak sumbangan daripada NGO tu yang hak lebih nampak berkesan berbanding dengan saluran kerajaan ni. Saya tak faham kenapa hak tu. Tapi tak tahulah, doktor sendiri mungkin ni kita ada, kita dah lebih masa 30%. Doktor ada nak ulas sebelum kita stop dia punya perbincangan? Okey. Terima kasih. Sekadar kata-kata akhir saya untuk kali ini, perbincangan kita yang ke-12. Berbicara tentang penawar mungkin masih jauh kan, tetapi kita perlu ada satu, umat Islam mengambil satu pendekatan, kita meneroka dan kita mencari dan kita terus mencari dan kita terus mencari. Ini budaya bagus dan kita sekarang ni macam kita bincang di awal tadi, dia adalah satu budaya new normal, pembelajaran mungkin baru, kita perlu meneroka baru, kaedah baru. Jadi perlu kita mempersiapkan diri kita ni dengan kreativiti, inovasi yang baru, budayakan budaya research, budaya evidence based,
supaya kita umat Islam bukan lagi pengikut tetapi kita meneroka, orang ikut kita. Itu yang sepatutnya, itulah menjadi sepatutnya syiar Islam bersifat macam tu. Golongan umat Islam nampak hidup dalam keadaan supaya ia nampak satu community yang bergerak sebagai satu community yang unik, yang community yang begitu kita kata luar biasa kerana ada Islam di dalamnya. Jadi untuk menjadikan ini satu realiti, kita perlu mulakan dengan diri kita dulu lah, keluarga kita kan. Kita perbaiki asas-asas je, kebersihan, asas-asas kita dalam memilih makanan, perkara asas kita, dan kita bukannya kita lah consumer yang menghidupkan perniagaan-perniagaan yang menggunakan kita kata apa asas kepada manipulative market ni. Jadi sebelum kita nak beli produk, nak beli makan apa suplemen, nak beli jus sana, nak beli makanan apa-apa, cek dahulu kesahihannya. Jangan kita membudayakan satu budaya, dengar je orang cakap benda ni berkesan terus kita pakai. Tak. Kita kena balik kepada asas kan. Kita jangan pisahkan kita kata perubatan hospital, istilah orang kampung katakan. Sebab kita sekarang ni doktor-doktor dididik dengan keterbukaan. Kita mengintegrasi perubatan Melayu, perubatan Cina, kita integrasi supaya ianya semua bersifat evidence based dan kita semua nak mencapai ke arah yang lebih baik. Jadi untuk nak cari penawar, contohnya dalam COVID-19 kata inilah ubatnya, masih jauh lagi kan. Vaksin pun masih lagi dalam fasa yang terlalu awal. Nak ke human trial tu pun saya rasa masih jauh lagi. Nak bagi ianya available to everyone. Tapi untuk fasa sekarang ini, kita champion dalam bab kebersihan, champion dalam bab pemilihan makanan, champion dalam bab social distancing yang sepatutnya, dan insya-Allah kita akan menjadi kelompok menangani COVID-19 ni, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor. Ustaz lagi ada sikit lagi berkaitan dengan kawan kita ni, dia komen, Dr. Zaki dan Ustaz Ahmad Jalani boleh tolong jelaskan dok mengenai rokok dapat mencegah virus COVID. Dia ada sertakan artikel ni, nanti kami baca artikel ni, tapi buat masa ni saya dah bincang, dah message kami punya pakar rujuk untuk respiratory ni, iaitu Dr. Cik Wan, pakar respiratory yang bertugas di Pasir Gudang, KPJ Pasir Gudang. Dr. Cik Wan setakat ni mengatakan risiko yang paling tinggi ialah kepada vapers dan rokok punya asap sebab dia berbentuk wasap. Jadi kami tak tahu lagi berkaitan dengan artikel ni, nanti kita baca. Cuma buat masa ni vapers jangan duk vape depan orang ramai lah. Kalau boleh minta tolong sangat sebab benda tu dia bersifat wap air yang mungkin boleh menyebarkan lebih luas lagi virus COVID-19 ni. Jadi saya minta Dr. ulas apa dia Ustaz Ahmad Jalani buat satu penutup sikit. Tapi macam itulah yang kita kata, kalau kata boleh kawan-kawan, terutama kalau kata kawan-kawan ada daripada orang universiti punya staff, orang kata betul-betul involved dalam kajian mikrobiologi, chemical ataupun orang kata nanoteknologi, benda-benda ni kami sangat perlukan, tolong bagi idea pun tak ada kat depa dah. Cetuskan persoalan. Hampa try kaji tak? Habatus Sauda tengok. Apa kesan dia? Try tengok. Mana kita tahu mungkin cetusan-cetusan idea kita tu boleh menjadi satu inspirasi untuk orang kaji. Sebab benda ni kita dah dapat Ustaz punya approval tadi, kata benda ni memang real hadis. Hadis autentik yang tak ada pertikaian. Dan satu lagi kita dapat dua benda yang real, ialah benda ni bukan untuk makanan saja. Dan Dr. Zaki pun kata benda ni masih lagi luas dia punya bidang pengkajian dia. Yang kita boleh buat kajian yang lebih menyeluruh sebab kita ada khazanah-khazanah yang dihilangkan. Jadi benda tu kena buat, minta encouragement sebab kadang-kadang orang dengar, dengar Habatus Sauda ni orang nampak lekeh, orang nampak bodoh ataupun orang nampak macam caroy lah orang Penang kata kan. Kita nak kena betulkan balik persepsi tu sebab bila kita nampak benda tu satu benda yang lekeh, kita tak rasa kita nak ambil peduli dah solution yang ditawarkan. Sekarang ni kita nak bagi balik penjenamaan ataupun status Habatus Sauda tu supaya dinaikkan balik, kita nak jernihkan balik, kita nak murnikan dengan kajian yang lebih autentik, yang lebih orang kata realistik dengan keilmuan kita zaman sekarang ni. Jadi Doktor, Ustaz ulas sikit penutup, lepas tu kita akan tutup insya-Allah macam tu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup kepada sesi BBB kita pada petang ni, saya suka menyebut tentang garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak
KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu bahawa antara cara untuk kita berhadapan dengan wabak COVID-19 ini ialah mempertingkatkan ketahanan badan, immunity, kekebalan badan, sistem pertahanan badan kita. Maka dalam panduan tersebut pihak berkuasa memberikan dua cara yang penting untuk kita mempertingkatkan ketahanan badan kita. Yang pertamanya ialah tidur yang cukup. Itu yang pertama, tidur yang cukup. Dan yang keduanya ialah makanan yang sihat, makanan yang baik, makanan yang sihat. Jadi dua perkara ini sebenarnya telah pun ada dalam sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tidur yang cukup. Nabi sangat-sangat tidak suka umatnya yang masih lagi berbual kosong ataupun menghabiskan masa selepas waktu isyak. Maka dianjurkan kepada kita untuk tidur awal. Pastikan tidur yang cukup pada kadar yang mana diperlukan oleh badan kita. Maka setiap orang mempunyai suasana yang berbeza, kanak-kanak, remaja, orang tua, tapi yang penting ialah tidur yang cukup. Itu yang pertama. Dan yang keduanya makanan yang sihat, makanan yang bersih. Sekarang ni bazar Ramadan dah tak ada, kita nak pergi makan di kedai makan pun tidak lagi sebebas seperti dahulu. Maka ambillah kesempatan ini untuk kita makan di rumah yang dimasak oleh isteri kita, yang mana kebersihannya terjamin, yang mana barang yang dibeli, yang disediakan adalah terjamin, yang kita pilih sendiri. Kalau kita makan di kedai bazar Ramadan dan sebagainya, kita tidak tahu orang yang berniaga itu dia beli bagaimana preparation, proses dia masak macam mana, kita tidak tahu. Tapi di rumah kita beli minyak masak yang berkualiti, kita basuh dengan basuhan yang bersih, dengan menggunakan sabun dan sebagainya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahawa penting untuk kita mempersiapkan diri kita dengan cara yang betul, berdasarkan kepada hukum syarak dan berdasarkan kepada sains moden, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, terima kasih banyak Doktor dengan Ustaz Jalani. Saya sekarang ni, sebelum kita tutup, saya nak bagi penjelasan sebab apa kita ada discussion ni. Sebab kita penting sangat, kita rasa ada keperluan sebab kita nampak PKP ataupun Perintah Kawalan Kepergerakan ni ialah bersifat buy time, ataupun orang kata untuk membeli masa sehingga dunia menyampaikan solution kepada kita, sama ada kita jumpa cara pencegahan ataupun kita jumpa ubat yang hak lebih berkesan. Tapi sekarang ni dengan keadaan dari Amerika Syarikat sendiri dengan puluhan ribu kematian sehari, sampai ke sekarang dah puluhan ribu dah kematian, saya rasa benda ni akan menjadi lagi besar. Dan kalau kata benda tu, kalau kita tak cari sendiri solution dia, lambatlah sampai kat kita. Sebab benda ni akan diborong secara besar-besaran oleh kuasa-kuasa besar dunia yang hak berkemampuan daripada segi wang ringgit. Jadi pentingnya research dia dijalankan oleh kita sendiri juga. Tumpang kita ada kes yang hak masih terkawal ni. Jadi minta tolong kawan-kawan, tolong buat satu desakan ataupun tolong sampaikan apa yang hak kita bincangkan hari ni. InsyaAllah kita akan buat banyak lagi discussion hak berkaitan dengan benda-benda macam ni kalau kata ada masa. Dan kalau kata ada soalan-soalan yang hak menarik, boleh tinggalkan kepada kami untuk kami buat perbincangan hak selanjutnya. Tapi saya minta sangat-sangat mesej hari ini disampaikan kepada pihak yang berkemampuan ataupun berkuasa. Kalau kata kami ada lab sendiri ataupun kami ada kemahiran, mungkin kami akan buat. Memang kami akan fokus kat bab benda ni sahaja. Tapi ni bukan di bidang kuasa kami dan bukan kemahiran yang kami ada. Jadi minta tolong kawan-kawan yang ada kemahiran, tolong sampaikan ataupun tolong usahakan, gerakkan usaha. Kalau kita mass, kita boleh buat mass produce face shield yang hak bersifat sebagai perlindungan. Kita juga kena inisiatifkan satu gerakan untuk mencari solution macam mana nak hapuskan ataupun nak kekang virus ni daripada menebak dan tersebar. Wallahu alam, minta mudah-mudahan perbincangan kita hari ini satu benda yang hak membawa kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah silap. Assalamualaikum.